Rupa-rupanya ada benda yang berkenan dekat adik dia. Lepas tu teman adik dia pulang. Pada malam adik dia pergi cycling dekat atas bukit semua tu kan. Jadi disebabkan tu, dia yang mendapat gangguan tu semua. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, mula-mula sekali Pika nak ucapkan terima kasih pada semua yang dah pun tekan butang subscribe dekat channel Pika. Dan juga pada semua yang dah pun tekan butang subscribe dan juga telah pun menonton video Pika dekat Automology Channel. Kalau anda nak baca juga artikel-artikel menarik yang berkaitan dengan kereta, boleh juga terus ke website mereka dekat link di bawah. Okay? So, untuk video kali ni, Pika akan menceritakan tentang kisah-kisah seram ataupun cerita-cerita seram yang berlaku dekat orang yang berbasikal. Minggu lepas, Pika ceritakan tentang orang yang suka jogging. Dan kali ini pula, kisah seram yang berlaku kepada orang yang suka berbasikal. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Untuk kisah yang ni berlaku kepada seorang budak lelaki yang berusia sekitar 18 tahun. Malam tu, dia pergilah berbasikal dengan kawan-kawan dia semua kan. Selepas dia balik daripada berbasikal semua tu, mereka pun sampailah dekat satu simpang ni. Kemudian dia pun, okey tak apalah dia dah nak balik. So dia pun balik. Masa dia on the way balik tu, dia tengah duk kayuh basikal seorang-seorang kan. Dia dapat rasakan dekat belakang dia ni ada sebuah kereta yang datang tau. Jadi dia pun cubalah untuk tekan brake. Kan brake basikal kan dekat sini kan. Dia cuba untuk tekan brake dengan menggunakan tangan kanan tapi tak dapat. Lepas tu kan, dia dapat rasakan yang seolah-olah bukan setakat tangan kanan sahaja tapi kaki kanan dia pun tak dapat nak berfungsi. Seolah-olah dia tak dapat buat apa yang diarahkan oleh otak. Faham tak? Jadi masa tu dia dah mula rasa takut dan rasa seriau. Sebab yelah kan, seolah-olah separuh badan dia tu macam dah lumpuh. Lepas tu dia pun sampai dekat rumah dan dia terpaksa mengesot tau. Dengan menggunakan kudrat daripada badan dia sebelah kiri sahaja untuk dia pergi buka pagar dan cuba untuk menjerit untuk minta tolong. Dan pada masa tu Alhamdulillah ada adik dia ni ternampak keadaan dia tu kan. Lepas tu adik dia menjerit lah kan sebab tengok keadaan abang dia macam tu. Yelah mengesot depan pagar macam tu kan. Jadi lepas tu adik dia pun pergi tolong apa semua dan mereka pun bawa lah abang dia ni pergi ke hospital. Dan bila mereka pergi jumpa doktor apa semua, yang peliknya keputusan darah dan semua ujian menunjukkan yang dia ni normal. Tak ada lumpuh ke apa pun. Jadi doktor pun sekadar bagi dia antibiotik untuk dia bawa balik dan mereka pun pulang. Namun selepas beberapa hari daripada kejadian yang dia lumpuh separuh badan tu kan, ada satu malam ni, adik lelaki dia tengah tidur dekat ruang tamu. Sekali, dia terjaga dan dia terkejut tau. Dia terkaku sebab dia terpandang dekat satu makhluk yang seakan-akan berbungkus keluar menembusi dinding bilik dia. Korang faham tak? Dia terbangun dekat ruang tamu, dia tengok dekat pintu bilik dia tu, ada something macam berbungkus keluar. Tapi dia seolah-olah tembus keluar dinding tau. Dan melayang berjalan menuju ke arah pintu utama rumah mereka. Sejak daripada kejadian tu, disebabkan oleh adik dia ni terkejut kan sebab tengok makhluk macam tu keluar daripada bilik dia apa semua. Jadi adik dia ni sering meracau dan juga demam panas yang sangat teruk. Sampaikan mak ayah dia ni tak boleh nak tidur selama seminggu tau. Disebabkan oleh adik ni selalu meracau. Seakan-akan trauma dengan benda yang dia nampak malam tu. Selain daripada adik dia yang tu, ada juga lagi dua adik perempuan dia yang nampak benda yang sama. Dia ni yang lumpuh, dia bukanlah nampak benda tu tau. Tapi dia selalu didatangi mimpi-mimpi pelik. Dan selalunya mimpi pelik tu seakan-akan ada benda yang sangat hodoh ni datang cuba untuk menerkam dia. Disebabkan oleh dia ni dahlah badan separuh lumpuh, lepas tu selalu didatangi oleh mimpi-mimpi yang buruk. Dan selain tu juga adik-adik dia ni pun selalu nampak benda-benda yang bukan-bukan dekat dalam rumah mereka tu. Kan yang tadi meracau sebab nampak hantu tu kan. Yang adik perempuan dia dua orang tu pun nampak benda sama juga. Jadi dekat situ ayah dia mula rasakan yang mungkin ada sesuatu yang tak kena dengan dia orang ni ataupun dengan rumah dia orang pada masa tu. Jadi ayah dia pun bertindak dengan memanggil seorang ustaz. Pada masa tu bila ustaz tu sampai dan bila dia tengok je dekat atas bumbung rumah mereka kan, ustaz tu terpandang ada dua ekor makhluk bertubuh kering
dan juga berwajah hitam yang sedang bertenggek dekat betul-betul atas bumbung rumah. Lepas tu ustaz tu pun masuk dalam rumah dan memulakan rawatan semualah. Cuma kata budak lelaki yang lumpuh separuh badan tu tadi, dia tak berapa nak ingat sangatlah proses rawatan tu semua. Cuma dia macam ingat-ingat sikit lah apa conversation di antara ayah dengan ustaz dia tu. Yang mana ustaz tu cakap patutlah dia lumpuh. Rupa-rupanya ada 3 ekor jin yang bertenggek dekat atas badan dia. So maksudnya dekat sini patutlah badan dia tu seakan-akan lumpuh. Sebab rupanya dia tak mampu untuk menampung berat jin-jin tersebut. Dan lagi menyeramkan, ustaz tu juga bagi tahu sebenarnya ada orang dengki yang hantar benda tu dekat ayah dia. Tetapi disebabkan oleh budak lelaki ni agak senang ataupun mungkin dia ni agak kurang orang kata lemah semangat ni. Jadi disebabkan oleh itulah benda tu bukan attack ayah dia tapi pergi dekat dia. Sebab itulah pada malam tu yang masa dia tengah duk kayu basikal dengan kawan-kawan apa semua tu kan. Pada masa itulah benda tu datang dan bertenggek dekat atas badan dia. Macam kisah yang kedua ni pula dikongsikan oleh salah seorang daripada subscriber Pika, yang mana dia kongsikan yang dia ni mempunyai seorang adik yang sangat-sangat suka mengayuh basikal. Tapi adik dia ni suka kayuh basikal pada waktu malam. Bukanlah malam sangat, tengah malam. Satu hari ni adik dia ni baru habis kerja dalam sekitar pukul 11 malam. So dia pun balik rumah dan dia tukar baju apa semua, dan dalam pukul 12 malam macam tu dia pun keluarlah berbasikal. Adik dia ni suka cycling dekat kawasan taman, lepas tu dekat kawasan dekat-dekat dengan lebuh raya Silk, dan dia suka juga naik dekat kawasan bukit sebab katanya dekat atas bukit ni pemandangan dia memang sangat cantik. Tapi pada masa itulah ada sesuatu yang berkenan dekat adik dia ni dan menemani adik dia ni untuk pulang ke rumah. Tapi kan bukan setakat adik dia je yang dapat gangguan, dia sendiri ni pun dapat gangguan juga. Di mana dia dapat rasakan ataupun tersedar pada satu malam ni, dan dia terdengar seperti ada orang yang memanggil nama dia tau. Tapi bila dia celik, tak ada orang pun yang panggil nama dia. Pada masa tu jam menunjukkan pukul 2 pagi dan lepas tu dia pun cubalah untuk tidur balik. Dalam pukul 3 pagi tu dia terbangun lagi sekali sebab dia dapat rasakan yang orang berbisik sebut nama dia dekat telinga dia bersama dengan satu sentuhan yang sangat lembut. Dan pada masa itulah dia katakan yang dia ni memang tak mampu nak tidur langsung walaupun dia makan ubat ke apa kan. Sampailah pukul 7 pagi. Yalah macam mana nak tidur kan? Sebab masa tu dia bukan setakat dengar orang bisik nama dia, tapi dia juga dapat rasakan sentuhan lembut selain seperti ada orang tiup tau muka. Jadi disebabkan oleh gangguan tu kan, dia tak dapat nak tidur dengan lena selama 4 hari berturut-turut. Korang bayangkan kita tak boleh nak tidur selama 4 hari ataupun beberapa hari kan. Of course lah kita punya badan akan jadi sangat penat, sangat stres. Jadi dia pun ceritalah dekat ayah dia apa yang berlaku semua, apa yang dia rasakan. Dan masa itulah ayah dia rasakan yang better untuk dia orang panggil ustaz untuk datang dan tengoklah kan keadaan dia orang semua. Sekali bila ustaz tu datang, ustaz tu bagi tahu yang rupa-rupanya ada benda yang berkenan dekat adik dia. Lepas tu teman adik dia pulang. Pada malam adik dia pergi cycling dekat atas bukit semua tu kan. Jadi disebabkan tu dia yang mendapat gangguan tu semua. Dan selepas daripada tu ustaz tu buatlah rawatan apa semua, dan ayah dia juga turut berpesanlah dekat adik lelaki dia ni supaya next time janganlah pergi berbasikal pada waktu tengah malam sebab time tu kan benda tu tengah aktif semua kan. Dan ayah dia juga bagi tahu kalau let's say nak sangat berbasikal ke apa boleh, tapi kalau boleh buatlah selepas waktu subuh. So korang dekat sini pada masa bila yang korang suka sekali cycling, berbasikal semua ni? Pika tengok ada yang petang tengah hari pun ada juga yang suka cycling. Tapi depends lah kan pada orang. Bila korang free, masa itulah korang nak pergi berbasikal, betul tak? Tapi apa-apa pun janganlah berbasikal pada waktu tengah malam sangat, pada waktu maghrib ke, dan jangan berbasikal sorang-sorang diri. Okay? So apapun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, komen and share, dan juga jangan lupa untuk tekan butang subscribe pada Pika Storyteller Channel. So itu sahaja video Pika untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada video Pika yang akan datang. So see you soon. Bye.